أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baik, alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita dalam kesihatan dan juga dalam kebahagiaan. Baik, hari ini adalah hari Ashura, ataupun kita sebut iaitu pada 10 Muharram. Hari ini adalah 10 Muharram, atau kita panggil sebagai hari Ashura. Baik, antara amalan yang paling utama untuk hari Ashura adalah berpuasa sunat. Ya, disunatkan untuk kita berpuasa pada hari Ashura, iaitu pada 10 Muharram, iaitu pada hari ini. Jadi siapa-siapa yang berpuasa sunat pada hari ini, amatlah untung bagi diri dia. Untung siapa yang puasa sunat pada hari ini. Kenapa? Kerana kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa pada 10 Muharram, iaitu hari Ashura, akan diampunkan dosanya setahun yang lalu. Besar fadilat dia. Allah akan ampunkan dosa dia setahun yang lalu dengan hanya kita berpuasa satu hari sahaja pada hari Ashura. Nampak tak? Begitu pemurahnya Allah. Begitu Allah itu memang nak mengampunkan dosa hamba-Nya. Kita puasa sunat satu hari, iaitu pada hari Ashura pun Allah nak mengampunkan dosa kita setahun yang lalu. Tapi kita tetap tak nak ambil. Kita tetap tak nak ambil fadilat tersebut. Jadi rugilah. Rugi siapa yang tak berpuasa. Siapa yang berpuasa maknanya memang dia betul-betul nak keredaan Allah. Memang dia betul-betul nak fadilat yang Allah tawarkan kepada hamba-Nya. Allah tawarkan, siapa puasa hari Ashura, dia akan dapat keampunan setahun yang lalu. Jadi kita sebagai orang beriman ni, kita akan berebut lah. Kita akan berebut sebab kita nak keampunan daripada Allah. Dosa kita banyak. Dosa besar, dosa kecil, dosa yang sengaja, dosa yang tak sengaja, banyak sangat. Jadi kita kena sentiasa ada sifat nakkan keampunan daripada Allah. Boleh? Baik. Jadi pada hari ini kita akan sambung, ya. Nah, sebelum tu, pada minggu yang lepas kita sudah belajar tentang sifat mustahil bagi para rasul, iaitu sifat yang keempat, dan sudah pun habis, ya. Sebab sifat mustahil bagi para rasul ada 4. Jadi keempat-empatnya sudah pun kita belajar. Apa sifat mustahil? Apa tu? Kita tengok balik. Al-kadhib, al-khiyanah, kemudian yang ketiga al-kitman, dan keempat al-baladah. Jadi keempat-empat sifat mustahil sudah pun kita selesai belajar. Jadi pada hari ini tolong buka muka surat 35. Muka surat 35 buku teks Tauhid. Kita akan tengok bahagian tahukah anda. Ya, muka surat 35 Ustaz besarkan. Kita akan tengok dekat bahagian, tengok skrin Ustaz. Tahukah anda. Tengok skrin ada bulatan ni kan. Tahukah anda. Yang gambar anak murid perempuan tu. Baik, tahukah anda? Apa yang kita belajar pada hari ini adalah pengajaran ataupun kebaikan yang kita boleh ambil daripada sifat
sifat-sifat bagi para rasul. Sifat wajib bagi para rasul. Jadi apa yang kita boleh ambil? Ini kita nak belajar pada hari ini. Baik, sekarang kita baca. Yang atas ni tak payahlah, yang kuning ni tak payah. Ini aktiviti. Kita tengok yang kotak warna ungu. Tahukah anda? Baik, baca sama-sama. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang ini kalau tak silap ustaz, kita dah belajar untuk subjek akhlak pada tahun 3. Ya, masa kamu tahun 3, kamu sudah pun belajar tentang tanda-tanda orang munafik, iaitu untuk subjek akhlak. Tapi untuk tauhid pun ada juga. Kita ulang balik supaya kita beringat, supaya jangan kita ada sifat-sifat orang munafik, supaya kita tidak ada ciri-ciri orang munafik. Baik, apa dia sifat-sifat orang munafik? Yang pertama, baca sama-sama. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Iaitu apabila dia bercakap, dia akan menipu. Bila dia bercakap je, dia suka menipu. Bila dia bercerita je, dia akan berbohong. Mesti nak selit cerita bohong. Yang sikit, yang ceritanya sikit yang betul, banyaknya bohong. Ini perangai orang munafik. Dia suka menipu. Itu perangai orang munafik. Jadi kalau tak nak ada ciri orang munafik, pertama, jangan berbohong. Cakaplah benar walaupun pahit, walaupun susah, walaupun takut kena marah, walaupun orang akan ugut dan sebagainya, tetap kita kena bercakap benar dan jangan bercakap bohong. Baik, nombor 2, apabila diberikan amanah, dia khianat. Orang munafik apabila diberikan amanah kepada dia, iaitu tanggungjawab lah. Kita berikan tanggungjawab pada dia, lalu dia tak buat tanggungjawab yang diberikan. Dia tak lakukan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Contoh pemimpin. Kita berikan tugas kepada pemimpin, kita lantik dia sebagai pemimpin, tapi dia tak buat kerja dia, dia khianat amanah dia, dia buat kerja sambil lewa. Itu semua adalah ciri-ciri orang munafik. Orang mukmin apabila dia dapat amanah, orang mukmin apabila dapat jawatan, dapat tanggungjawab, dia akan laksanakan sebaik mungkin. Maka kita kena pilih jalan orang mukmin. Jangan pilih cara orang munafik. Ya. Baik, yang kedua tadi apa? Diberikan amanah, dia khianat. Kita berikan dia tugas, kita berikan dia jawatan, dia khianat dengan amanah tersebut. Dia tak nak buat tugas dengan baik. Baik, nombor 3. Apabila berjanji, dia mungkiri. Orang munafik apabila dia berjanji, dia tak buat pun. Dia sekadar berjanji sahaja. Aku janji nak buat ini, aku janji akan bayar balik, aku janji akan tolong ini. Last dia tak buat. Kenapa? Kerana dalam dirinya dia merendah-rendahkan tentang janji. Dia mungkiri janji yang dia ucapkan. Ini adalah sifat orang munafik. Aku janji nak akan berperang ke jalan Allah. Zaman sahabat lah ni. Zaman Rasulullah ada orang munafik. Janji nak tolong orang Islam berperang, memerangi orang kafir. Tiba-tiba lari. Takut nak berperang. Jadi ini adalah contoh-contoh sifat orang munafik. Boleh? Jadi ada 3 sahaja yang disebut di sini. Apa dia? Yang pertama, tengok skrin. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Yang kedua, apabila diberikan amanah, dia khianat amanah tersebut. Yang ketiga, apabila dia mengucapkan janji, dia akan mungkiri janji tersebut. 3 ini adalah ciri-ciri orang munafik. Boleh faham? Baik, senang sahaja.
Baik, ada satu soalan yang ustaz nak kamu fikir. Ataupun sajalah ustaz nak sebut supaya kita tahulah. Baik. Kan kita dah belajar bahawa orang munafik akan duduk di dalam api neraka yang paling bawah. Betul? Neraka ni banyak tingkatan. Paling bawah sekali iaitu paling panas. Neraka yang paling panas, neraka yang paling teruk azabnya akan diduduki oleh orang munafik. Orang munafik akan duduk di dalam neraka yang paling bawah, di dalam neraka yang paling teruk azab dia. Soalannya adalah, adakah tiga-tiga ciri ini, tengok skrin, adakah tiga-tiga ciri ini akan menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka yang paling bawah? Sebab dia kata tanda-tanda orang munafik. Jadi maknanya tiga-tiga ini akan masuk neraka paling bawah lah. Betul ke? Jawapannya tak macam tu. Kena ada beza. Baik, orang munafik yang kita sebut di sini, yang kita belajar hari ini, orang munafik ini adalah orang munafik dari sudut akhlaknya. Perangai dia macam orang munafik. Tapi bukan dari sudut akidah dia. Yang masuk ke dalam neraka paling bawah itu adalah munafik akidah. Munafik akidah ni macam mana? Munafik akidah ni dia mengaku dia Islam, tetapi sebenar-benarnya dia adalah bukan orang Islam. Dia orang kafir, dia tak beriman kepada Allah, tapi dia menyamar jadi Islam. Dia mengaku aku beriman kepada Allah, tapi sebenarnya dia tak percaya pun dekat Allah. Dia tak yakin pun Allah itu Tuhan dia. Ini munafik akidah. Ya, zaman Rasulullah ada orang munafik akidah. Ya, zaman Rasulullah ada orang dia takut, lalu dia mengaku dia Islam. Dia mengaku dia Islam, rupa-rupanya dalam hatinya dia bukan orang Islam. Dia menipu sahaja, dia menyamar jadi orang Islam. Ini munafik akidah. Munafik akidah tempat dia adalah neraka yang paling bawah. Tetapi munafik yang kita belajar pada hari ini bukan munafik akidah. Ini adalah munafik dari sudut akhlak dia. Maknanya perangai dia macam orang munafik, tapi akidah dia bukan munafik. Akidah dia tetap orang Islam. Cuma perangai dia tu teruk sangat. Suka menipu, khianat, mungkir janji. Jadi kena faham bahawasanya yang duduk di dalam neraka yang paling bawah adalah munafik akidah, bukannya munafik akhlak. Bukannya munafik dari sudut perangai, tapi tetap berdosa. Siapa yang suka berbohong, khianat, mungkir janji, walaupun dia bukan munafik akidah, tapi dia ada munafik dari sudut akhlak dia, dan dia dikira sebagai orang yang fasik, iaitu orang yang berdosa. Jadi tetap kita kena elakkan. Baik, sebelum kita habis, kita baca last tentang dalam kotak warna hijau ni. Tengok skrin. Amalkan. Membaca Al-Quran setiap hari dapat menguatkan iman sebagai hamba Allah. Membaca Al-Quran setiap hari dapat menguatkan iman sebagai hamba Allah. Ya, kita sebagai hamba Allah, di antara amalan untuk kita meningkatkan keimanan kita adalah dengan sentiasa membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Jadi kalau kita rajin baca Quran, iman kita semakin hari semakin meningkat. Boleh? Jadi kena rajin baca Al-Quran. Walaupun dah khatam, jangan tinggal baca Quran. Ya, ramai orang dia baca Al-Quran sampai khatam. Lepas khatam langsung dia tak nak baca Quran. Lagi-lagi bila dah sibuk bekerja, sibuk urus keluarga, sibuk belajar, langsung dia tak nak baca Quran. Sehingga kan bila dah tua, hilang dia punya ilmu tentang Al-Quran. Allah tarik ilmu dia. Dia dah tak boleh nak baca Quran.
dia umur 60, umur 50 baru nak belajar mengaji balik. Kenapa? Sebab dah lama, 20 tahun, 30 tahun tinggal baca Quran. Tak boleh macam tu. Baca Al-Quran, walaupun dah mahir, walaupun dah khatam banyak kali, tetap kena baca kerana dia adalah ibadah yang mendatangkan pahala yang besar dan menyebabkan keimanan kita semakin bertambah. Baik, jadi Ustaz akhiri kelas kita pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.